Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua murid-murid cikgu yang tengok video ni. Okey. Untuk video kita, untuk kelas kita, kelas sejarah tingkatan 1 kita hari ini juga akan dilakukan sama macam kelas kita yang sebelum ini, iaitu akan dijalankan secara online. Okey, melalui rakaman video. Untuk sekarang ini, cikgu nak korang bagi perhatian dulu dekat cikgu punya penerangan. Cikgu akan terangkan semua benda dekat slide ni. So korang hanya perlu dengar saja, tengok dulu video ni sampai habis. Okey, lepas tu muka surat mana yang korang perlu buat, nanti cikgu akan guide satu-satu. Cikgu akan bagi tahu muka surat mana yang korang kena buat. Kita akan masuk kepada bab 5, tamadun awal dunia. Okey. Untuk bab 5 ni, 5.1 tajuk dia 4 lokasi tamadun awal dunia. Okey, untuk hari ini, untuk kelas kita kali ini, cikgu hanya akan cover untuk tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir Purba sahaja. Cikgu akan cover dua ni saja. Untuk tamadun Wang Ho dan juga tamadun Indus, cikgu akan cover untuk kelas berikutnya sebab kita tak cukup masa untuk cover semua sekali. Okey, kita terus masuk untuk kita tengok dulu. Ini ialah lokasi dia. Lokasi dekat mana semua tamadun-tamadun ni bermula. Okey, kita tengok ada gambar peta tu, ada gambar peta dan penerangan dia. Kesemua tamadun ini bermula dan berkembang di lembah sungai untuk membekalkan air bagi tanaman, yang pertama. Yang kedua, mendirikan kawasan pertempatan, dan yang ketiga, sebab ingin mewujudkan sistem perhubungan. Okey, ini ialah 3 sebab yang cikgu dah highlightkan ni. Ni ialah 3 sebab kenapa semua tamadun-tamadun ni dia bermula di lembah sungai. Okey. So kalau kita boleh nampak dekat peta tu, yang warna pink tu ialah tamadun Mesir Purba, yang warna hijau ialah tamadun Mesopotamia, warna oranye ialah tamadun Indus, dan yang warna biru ialah tamadun Huang He ataupun tamadun Wang Ho. So kita ke slide berikutnya. Okey, ini ialah tamadun yang pertama, iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, kita terus masuk. Okey, tamadun Mesopotamia ni dia terletak di barat daya Asia, iaitu negara Iraq yang kita panggil hari ini, negara Iraq hari ini. Okey, Mesopotamia ni bermaksud tanah di antara 2 sungai. Okey, sungai apa? Sungai Tigris dan sungai Euphrates. Okey, kalau yang kita tengok ni peta dia, cikgu zoomkan. Cikgu dah zoomkan peta dia. So, boleh nampak ada sungai Tigris dengan sungai Euphrates, dan tanah di tengah-tengah itu ialah di mana bermulanya tamadun Mesopotamia. Okey, so tanah di antara 2 sungai. Sungai Tigris, sungai Euphrates. Kena ingat Yang seterusnya berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Okey. Lepas tu kita tengok, sekitar 3500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia berkembang menjadi pusat tamadun awal. Bawah dia, antara kerajaan dalam tamadun Mesopotamia ialah ada empat kerajaan dalam tamadun Mesopotamia. Yang pertama ialah kerajaan Sumeria, yang kedua ialah kerajaan Babylon, yang ketiga ialah kerajaan Akkad, dan yang keempat ialah kerajaan Chaldea. Okey, 4 kerajaan ni. Okey. Kerajaan Sumeria ni ialah kerajaan terawal tamadun Mesopotamia yang bermula pada 3500 sebelum Masihi. Okey, dia kerajaan yang first sekali. Okey. Kita tengok sebelah itu, orang Sumeria berhijrah dari wilayah Sumer dan membina pertempatan. Okey, so dari sini bermulanya pertempatan. Apabila orang Sumeria ni dia berhijrah daripada Sumer, Sumer itu ialah satu tempat asal, dan diorang berhijrah daripada Sumer, diorang berpindah ke kawasan tamadun Mesopotamia ni. Lepas tu diorang bangunkan pertempatan dekat situ. Lepas tu diorang menjalankan kerja-kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan. Ini membolehkan mereka mengawal pengaliran sungai dan membina sistem perbandaran. Okey. Seterusnya, di lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates terdapat sebuah kawasan yang dipanggil sebagai Bulan Sabit Subo yang berkembang menjadi bandar yang besar.
Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Okey. Zigurat dibina di setiap pusat bandar dan akhir sekali bagi tujuan pertahanan, dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar. Okey. Kalau perasan cikgu dah boldkan perkataan zigurat. Zigurat ini apa? Zigurat ini ialah tempat ibadat yang berbentuk piramid. Okey. Okey, ini gambar dia. Okey, ini ialah gambar zigurat. Okey. Dia ialah tempat ibadat, rumah ibadat yang berbentuk piramid. Okey, bentuk piramid. Seterusnya kita tengok pertempatan awal berkembang kepada bandar. Dari bandar, pertempatan berkembang kepada beberapa buah negara kota. Okey. So daripada pertempatan yang kecil-kecil, rumah, pertempatan biasa, lepas tu daripada pertempatan tu dia jadikan bandar. Macam mana boleh jadi bandar? Daripada pertempatan dia jadi bandar bila penduduk dia bertambah ramai. Jadi bila penduduk dia makin bertambah ramai, kawasan tu mula berkembang menjadi bandar. Lepas tu daripada bandar pertempatan berkembang pula kepada beberapa buah negara kota. Okey. Salah satu negara kota ialah Ur. Okey, Ur ini berperanan sebagai pusat perdagangan dan juga pelabuhan. Okey. Penduduknya berjumlah 30,000 orang. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila lebih daripada 10,000 orang, sesuatu kawasan tu dah dikira sebagai bandar, betul tak? Jadi untuk Ur ni, penduduknya sahaja dah berjumlah 30,000 orang. Okey, Ur berkembang menjadi tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti daripada India. Okey. Hari ini kawasan Mesopotamia meliputi Iraq, Syria, Turki, Iran, termasuk juga kawasan sempadan antara Turki dengan Syria dan juga Iran, Iraq. Okey, sempadan ni pun termasuk juga dalam tamadun Mesopotamia yang dulu. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada tamadun Mesir Purba. Okey, ini tamadun yang kedua yang kita akan bincangkan hari ini. Okey, untuk tamadun Mesir Purba, dia terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Okey, lembah Sungai Nil. Sungai Nil ni ialah sungai yang terpanjang sekali di dunia, iaitu sepanjang 6,650 km. Okey, bayangkan daripada Johor dekat Malaysia ni, kalau kita andaikan daripada Johor nak pergi ke Kedah pun, daripada hujung tanah kepada hujung tanah, Johor nak ke Kedah pun baru 600 km, lebih kurang 600 km. Okey, so kalau boleh bayangkan tak, 6,000 km, 10 kali ganda panjang kita ni, panjang Malaysia ni. Okey. Menurut Herodotus, Mesir dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil. Kenapa dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil? Okey, kita tengok sebab dia. Yang pertama, Sungai Nil ni dia membanjiri kawasan Mesir ni setiap tahun, yang membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Okey, dia membawa lumpur hitam ni yang bagus untuk pertanian. Okey. Yang kedua, Sungai Nil boleh membekalkan sumber makanan seperti ikan kepada penduduk. Okey. Yang ketiga, sebab dia menjadi sumber pengangkutan dan perhubungan yang penting. Pengangkutan dan perhubungan maksudnya melalui sampan, perahu, kapal. Okey, diorang menggunakan sungai ni sebagai sistem pengangkutan, sistem perhubungan. Yang terakhir, sebab kepentingannya mempengaruhi pertempatan di sekitarnya yang kemudian berkembang menjadi negara kota. Macam cikgu cakap tadi, setiap tamadun ni dia bermula daripada lembah sungai. Okey, jadi dengan Sungai Nil ni, pertempatan di sekitar Sungai Nil boleh berkembang maju sebab adanya Sungai Nil tu. Okey. So untuk tamadun Mesir Purba ni, dia ada 3 tahap pemerintahan kerajaan dalam kerajaan tamadun Mesir Purba. Kalau macam tamadun Mesopotamia tadi ada 4 kerajaan, betul tak? Sumeria, Babylon, Akkad dengan Chaldea. So untuk Mesir Purba pula ada 3 tahap pemerintahan. Yang pertama ialah kerajaan Purba. Kerajaan Purba ni maksudnya lama lah, betul tak? So kerajaan Purba, pertengahan dan juga kerajaan baru. Okey. So kita tengok dulu untuk kerajaan yang pertama, iaitu kerajaan Purba. Untuk kerajaan Purba ni, pertempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Perkampungan ini membentuk 2 buah kerajaan. Okey, apakah 2 kerajaan yang terbentuk tu? 2 kerajaan yang terbentuk tu ialah kerajaan utara di hilir Sungai Nil dan kerajaan selatan di hulu Sungai Nil. Okey, so ada 2. Okey, kerajaan selatan terletak di hulu Sungai Nil. Okey, kawasan ini merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Okey, sebab tu kerajaan utara dia lebih sejuk sebab dia ada dekat hilir.
kalau kerajaan selatan dia ada dekat hulu, dia dah berhadapan dengan padang pasir. Okay? So dia punya suhu dekat kawasan kerajaan selatan ni lagi panas. Okay? Lepas tu kita tengok poin berikutnya, kedua-dua kerajaan Mesir Purba ini telah disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes yang menawan kerajaan utara. Okey, Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. Perkembangan kerajaan Purba mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Lepas tu kita tengok kerajaan yang kedua ialah kerajaan pertengahan dalam tamadun Mesir Purba yang bermula sekitar tahun 2100 sebelum Masihi hingga 1650 sebelum Masihi. Okey, ini tempoh dia bermula. Okey. Lepas tu kita tengok pada zaman ini berlaku perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Kerajaan pertengahan meluas hingga selatan Sungai Nil. Okey, macam mana kita nak tengok, kalau pelajar-pelajar boleh tengok dekat sebelah tu ada peta. Perasan tak ada peta? Cikgu dah sediakan peta. Lepas tu dekat peta tu boleh nampak yang warna hijau tu, kalau kita tengok dekat petunjuk, warna hijau tu ialah kerajaan Purba, iaitu kerajaan yang pertama sekali. Okey, kalau kita nampak kerajaan ni kecil saja. Daripada hilir tu, Mesir tu sampai ke kawasan sungai dekat hulu Mesir tu, dekat Tibis tu, dekat Tebes tu. Lepas tu untuk kerajaan pertengahan pula, dia ialah yang berwarna pink tu Yang warna pink tu ialah kerajaan pertengahan. Kita boleh nampak kerajaan pertengahan dia punya kawasan bertambah lagi, betul tak? Kawasan dia makin bertambah daripada yang warna hijau, kerajaan Purba. Okey. Lepas tu yang purple tu kita akan bincang kemudian. Kita teruskan. Kekuatan raja telah membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Okey. Ibu kota kerajaan ini ialah Tibis. Cik tak pasti sebutannya macam mana. Okey, pemerintahnya telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Okey, so diorang menggunakan sungai untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, kerajaan pertengahan ini telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Kita boleh nampak dalam peta tu, okey, Nubia ada dekat bahagian mana? Kan, nampak kan? Dia ada dekat bahagian bawah-bawah tu dekat Sungai Nil bahagian bawah. Okey, lepas tu para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan jahat. Raja Mesir bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Okey, manakala penduduk Mesir membina kubu di sepanjang Sungai Nil, mereka juga mengambil alih kuasa kota Nubia. Okey. So penduduk yang duduk dekat tamadun Mesir Purba ni, diorang membina kubu supaya diorang boleh pertahankan para pedagang daripada ancaman serangan jahat macam dia cakap dalam ni serangan jahat. Okey, itu untuk kerajaan pertengahan. Sekarang kita beralih pula kepada kerajaan yang ketiga, iaitu kerajaan baru. Okey, so kerajaan Purba, kerajaan pertengahan, kerajaan baru. Untuk kerajaan baru, kita tengok dalam peta yang warna purple tu So kalau kita perasan, warna hijau kecil, warna pink dia bertambah sedikit je. Lepas tu warna purple dia bertambah lagi meluas lagi besar kawasan yang dia dah cover. Okey, so itu ialah kerajaan baru, dia lagi besar. Okey, kita tengok penerangan dia. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar Firaun, okey, yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Okey, raja yang terkenal semasa zaman kerajaan baru Mesir ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala. Dan yang terakhir, zaman kejatuhan kerajaan baru Mesir bermula apabila Ramses II memerintah dari tahun 1279 hingga 1213 tahun sebelum Masihi. Okey. So ini ialah kisah di sebalik kerajaan baru. Okey. So kita akan berhenti sampai kerajaan baru ni dahulu. Sebab ini slide yang berikutnya kita akan masuk kepada tamadun Indus. Tamadun Indus ni kita akan cover untuk next video. Okey, untuk tamadun Indus dengan tamadun Huangpu, cikgu nak korang baca dulu sendiri kisah dia, apa ciri-ciri dia, apa yang terjadi pada tamadun-tamadun ni. Lepas tu nanti masa cikgu bagi video yang seterusnya, video lepas ni, korang akan lebih faham lah. Okey, sebelum kita berhenti, cikgu nak bagi tahu dulu latihan mana yang korang kena buat.
Okey, ini ialah modul yang telah diagihkan kepada pelajar-pelajar semua. Jadi, boleh tengok dekat muka surat 1 ni ada nota Tamadun Mesopotamia. Ni nota secara ringkas je. Nota ringkas je, cikgu tak bagi penuh pun. Dia ringkas saja, dia ringkaskan apa yang jadi semasa Tamadun Mesopotamia. Okey, dekat muka surat 2, dia bagi Tamadun Mesir Purba, okey. Tamadun Mesir Purba, lepas tu dia bagi kenapa dipanggil sebagai hadiah Sungai Nil, kerajaan purba. Lepas tu dia bagi dekat muka surat 3 kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru, okey. Dekat muka surat 4 ini ialah nota untuk Tamadun Indus. Tamadun Indus ni nanti kita akan cover. Lepas tu muka surat 5 nota untuk Tamadun Huang Ho. Huang He atau Huang Ho. So untuk latihan yang cikgu nak korang buat, okey, tengok dekat muka surat 6 ni. Muka surat 6 cikgu nak korang jawab soalan 1 sampai 5 saja. Okey, soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebab itu saja yang kita dah cover. Soalan struktur dekat muka surat 9. Okey, soalan struktur dekat muka surat 9 ni. Soalan struktur ni, jawab soalan 1 dekat muka surat 9. Soalan 2 dekat muka surat 9 ni tak payah jawab dulu sebab ini dia dah masuk ke 4-4 tamadun. Okey, kita tak belajar lagi 4-4 tamadun. Cuma cikgu nak korang jawab untuk soalan 2 ni korang hanya perlu jawab untuk Tamadun Mesopotamia tu dengan Tamadun Mesir Purba tu saja. Yang kotak untuk Tamadun Indus dengan Tamadun Huang Ho tu biar kosong dulu. Okey, sebab yang itu kita belum belajar lagi. Okey, seterusnya cikgu nak korang jawab soalan dekat muka surat 10. Okey, soalan muka surat 10 ni nombor 3 dengan 4 Jawab soalan nombor 3 dengan 4 ni. Okey. Soalan dia senang je, ada dalam penerangan yang cikgu dah bagi tadi, semuanya dah ada. So kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya dekat grup WhatsApp dan insya-Allah cikgu akan try jawab. So itu saja untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.